Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilmi Idham bin Iran. Saya daripada Option Bahasa Melayu. Saya Sayyidatul Nazihah binti Syafiqin. Saya daripada Option Bahasa Melayu. Dan saya Nurina binti Azman daripada Option Bahasa Melayu. Kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan krisis kewangan global, iaitu kesan dan pengalaman Malaysia sepanjang 63 tahun merdeka. Kita mulakan dengan definisi krisis kewangan. Bagi krisis ialah keadaan tidak terkawal atau tidak tenteram secara tiba-tiba menyebabkan sesuatu kejadian perubahan keadaan yang lazimnya mendatangkan kesan buruk, keadaan yang teruk, kegentingan, ketegangan dan kemusyrikan. Seterusnya, bagi perkataan kewangan merujuk kepada perihal wang atau segala sesuatu yang berkaitan dengan wang. Apabila kita gabungkan perkataan krisis dan kewangan, ia akan membentuk satu frasa krisis kewangan yang membawa maksud keadaan yang membimbangkan mengenai soal-soal kewangan dalam negara kita. Seterusnya, kita teruskan lagi dengan definisi ekonomi Malaysia dan kewangan global. Ekonomi Malaysia telah mengalami pasang surut beberapa kali disebabkan oleh faktor yang sebahagian besarnya berpunca dari faktor luaran, memandangkan Malaysia mengamalkan konsep ekonomi terbuka perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian negara lain. Hal ini kerana Malaysia mempunyai hubungan yang baik dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Dari segi ekonomi pula, kemelesatan ekonomi didefinisikan sebagai jumlah permintaan dalam negeri sangat tidak berkesan dan tingkat harga umum semakin turun dari hari ke hari. Kita beralih pula kepada pengenalan. Yang pertama, krisis ekonomi global merujuk kepada keadaan yang berlaku atas satu sebab aktiviti ekonomi bagi sesebuah negara merosot hingga beberapa bulan. Dari segi ekonomi pula, kemelesatan ekonomi didefinisikan sebagai jumlah permintaan dalam negeri sangat tidak berkesan dan tingkat harga umum wang semakin turun. Seterusnya, kejatuhan dalam pasaran stok dan mata wang merupakan salah satu krisis kewangan global yang berlaku. Pelabur asing juga hilang keyakinan untuk melabur dalam negara-negara tertentu kerana terdapatnya kesan pengaruh globalisasi yang negatif. Menurut Andrew Crockett 1997 mentakdirkan ketidakstabilan kewangan atau krisis kewangan sebagai keadaan prestasi ekonomi boleh dilemahkan oleh turun naik harga asal kewangan atau kemampuan pengantara kewangan untuk memenuhi obligasi berkontrak mereka yang menandakan kehadiran krisis kewangan di Malaysia pada tahun 1998 akibat berlakunya krisis kewangan Asia yang berlaku pada tahun 1997. Sekarang saya akan teruskan dengan pengalaman Malaysia dalam krisis kewangan global. Yang pertama kali pada tahun 1973 dan 1974 berikutan kenaikan harga minyak. Yang kedua, kejutan minyak pada kali kedua pada tahun 1978. Pengalaman yang ketiga, pada pertengahan tahun 1997 berlakunya krisis kewangan Asia yang bermula di Thailand dan merebak ke hampir semua negara ASEAN. Dan yang keempat, ekonomi Malaysia mengecut 1% akibat kejatuhan harga komoditi pada tahun 1985. Seterusnya, saya akan huraikan tentang pengalaman pertama, iaitu kenaikan harga minyak pada tahun 1973 dan 1974. Krisis ini lebih dikenali sebagai kejutan minyak pertama. Hal ini berlaku akibat adanya peperangan di antara Mesir dan Israel yang mempengaruhi harga minyak di Malaysia juga. Berikutan itu, ekonomi negara-negara perindustrian mengalami pengucupan yang turut memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia yang hanya meningkat 0.8% sahaja pada tahun 1975, iaitu paras terendah dalam tempoh 1970 hingga 1980. Hal ini memberi impak yang sangat negatif kepada ekonomi Malaysia pada tahun tersebut.
Seterusnya ialah pengalaman yang kedua, iaitu kejutan minyak kedua pada tahun 1987. Hal ini berlaku akibat daripada revolusi Iran yang mana mengakibatkan kemelesatan ekonomi yang diikuti dengan masalah inflasi dan pengangguran di negara-negara maju atau OECD. OECD iaitu seperti negara Australia, Estonia, Finland, France dan juga Germany dan lain-lain lagi. Walaupun ekonomi Malaysia tidak mengalami kemelesatan, namun pertumbuhan KDNKK amat perlahan meningkat secara perlahan pada awal 1980-an berikutan dengan kejatuhan ekspor dan harga komoditi. Saya akan terangkan maksud inflasi yang saya sebutkan tadi. Inflasi ialah kenaikan tingkat harga umum bagi barang dan perkhidmatan yang berlaku secara menyeluruh dan berterusan. Harga umum pula ialah harga purata semua barang dan perkhidmatan yang dipasarkan dalam negara. Kadar inflasi menentukan ukuran kestabilan tingkat harga umum. Banyak langkah yang dilakukan oleh kerajaan bagi mengatasi kejutan minyak pada tahun 1973 dan 1974 serta pada awal 1980-an. Antara strategi kerajaan adalah dengan merangsang pertumbuhan ekonomi mengikut pendekatan Keynesians, iaitu dengan meningkatkan subsidi, membantu golongan berpendapatan rendah, mengatasi inflasi iaitu melalui kawalan bekalan wang, serta menambah perbelanjaan untuk melaksanakan projek-projek infrastruktur bagi merangsang lagi aktiviti ekonomi di negara kita. Krisis yang seterusnya ialah krisis kewangan Asia yang berlaku pada pertengahan tahun 1997 yang bermula di Thailand dan merebak ke hampir semua negara ASEAN termasuklah Malaysia, Indonesia, Jepun dan Republik Korea. Semasa krisis memuncak, semua negara yang dilanda krisis mengalami kejatuhan nilai mata wang, nilai pasaran saham dan kejatuhan nilai aset. Selepas serangan mata wang di Thailand, Malaysia pula diserang oleh penanak mata wang yang membawa kepada jualan menyeluruh di pasaran saham dan pasaran tukaran wang. Kemudian, indeks KLSE menculang dan nilai ringgit merosot sebanyak 50% bagi setiap dolar. Pada 2 September 1998, Perdana Menteri telah mengambil keputusan untuk mengadakan kawalan modal dan menetapkan nilai ringgit pada RM3.80 bagi setiap dolar Amerika Syarikat. Dalam tempoh krisis 1997 hingga 1998, ekonomi Malaysia tidaklah seburuk ekonomi negara-negara jiran. Hal ini kerana kerajaan telah mengambil langkah awal, iaitu yang pertama dengan menghadkan pinjaman asing, kemudian mengadakan peraturan dan pengawalan yang ketat ke atas sektor perbankan menyebabkan sektor perbankan negara tidak terjejas teruk ketika itu. Seterusnya, Malaysia tidak memerlukan bantuan IMF bagi mengatasi krisis tersebut. Di kalangan negara yang dilanda krisis, Malaysia merupakan negara yang terpantas pulih daripada krisis tersebut tanpa bantuan IMF. Di samping langkah-langkah tadi, terdapat juga langkah-langkah lain, iaitu kerajaan telah menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara iaitu MTEN pada 7 Januari 1998 untuk membuat cadangan konkret kepada kerajaan bagi mengekang kemerosotan ekonomi. MTEN kemudiannya telah menyediakan satu kertas kerja iaitu Rancangan Pemulihan Ekonomi Negara bertujuan menstabilkan ringgit, memulihkan keyakinan pasaran, menjaga kestabilan pasaran kewangan, memperkukuhkan asas ekonomi, meneruskan agenda equity dan menghidupkan semula sektor yang terjejas teruk akibat krisis ekonomi. Di antara tindakannya ialah penubuhan syarikat pengurusan dana harta nasional PHD iaitu dana harta, syarikat pengurusan aset negara, dana modal nasional BHD dana modal dan jawatan kuasa penstrukturan hutan korporat CDRC. Peranan dana harta dan dana modal telah membantu meningkatkan kecairan dalam sistem perbankan.
Pergabungan bank reguler telah berjaya mengukuhkan modal dan meningkatkan daya saing bank di Malaysia. Seterusnya ialah krisis kejatuhan harga komoditi pada tahun 1985. Ekonomi Malaysia mengucuk sebanyak 1% akibat kejatuhan harga komoditi seperti petroleum, kelapa sawit, timah serta rentetan daripada kelembapan ekonomi dunia. Selain itu, kadar pengangguran meningkat sebanyak 2.7% kepada 8.5%. Seterusnya, hasil kerajaan yang merosot dengan teruk sehingga perbelanjaan mengurus tidak dapat ditampung oleh kerajaan. Kerajaan juga telah mengekalkan dasar melawan kitaran. Hal ini bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran. Dasar ini bermaksud kerajaan meningkatkan perbelanjaan walaupun dalam keadaan ekonomi yang merosot. Oleh kerana sebahagian besar perbelanjaan mengurus adalah perbelanjaan terikat seperti pencen, bayaran khidmat hutang dan bayaran geran kepada kerajaan negeri, maka perbelanjaan mengurus terus meningkat sebanyak 7% kepada RM20.1 bilion pada tahun 1986 walaupun dalam keadaan ekonomi yang meleset. Antara langkah untuk mengatasi krisis ketika kejatuhan harga komoditi ialah kerajaan mendorong sektor swasta supaya berperanan lebih aktif dengan melaksanakan dasar perswastaan, melonggar pemilikan equity asing, mengurangkan kadar cukar korporat dan memberi insentif kepada social media influencer iaitu SMIS. SMIS ialah individu yang berperanan dalam media sosial. Kemudian, kerajaan mengawal ketat perbelanjaan mengurus dan pembangunan. Kerajaan telah mengambil langkah jimat cermat dan peranan kerajaan juga lebih terarah kepada penyedia infrastruktur bagi memberikan suasana yang lebih baik kepada sektor swasta untuk terus berkembang. Seterusnya, kerajaan juga secara perlahan-lahan telah menarik diri daripada terlibat secara langsung dalam aktiviti ekonomi yang boleh menjadi saingan terus kepada sektor swasta. Antara kesan daripada krisis kewangan global ialah kejatuhan nilai ringgit, menjejaskan kehidupan rakyat negara, jumlah pengangguran meningkat, sektor mengalami kejatuhan sepanjang 1998, harga barang meningkat mendadak, kehilangan pendapatan, kenaikan kos hidup, kadar pertumbuhan ekonomi perlahan, kejatuhan mata wang dan pasaran saham, kehilangan pekerjaan serta peningkatan kadar inflasi. Kesan krisis kewangan global terhadap ekonomi Malaysia dari segi sektor, pekerja, pengangguran, perberhentian kerja dan kejatuhan nilai ringgit. Dari segi sektor yang mengalami kejatuhan ialah sektor pembuatan, sektor perkhidmatan, sektor pertanian dan sektor pembinaan. Malaysia telah lama memberikan tumpuan kepada pertumbuhan yang dipacu oleh sektor pembuatan. Bagi melangkah menjadi negara maju yang berpendapatan tinggi, sumbangan sektor perkhidmatan amatlah penting. Produktiviti yang tinggi dalam sektor perkhidmatan adalah kunci dalam kemajuan ekonomi. Sektor perkhidmatan mempunyai banyak aktiviti yang kritikal kepada pertumbuhan ekonomi seperti kewangan, kesihatan, pengangkutan dan telekomunikasi. Oleh yang demikian, pelaburan dalam teknologi baru dan inovasi adalah amat penting dalam persekitaran persaingan dan perniagaan global. Baiklah, ini adalah graf bar daripada hasil pengeluaran sektor. Sektor pembinaan telah mengalami kemerosatan pada kadar yang lebih tinggi pada tahun 1998 iaitu sebanyak 24.5%. Manakala, sektor pertanian mencatat kejatuhan sebanyak 4% pada tahun 1998. Hanya sektor peringkat ketiga iaitu sektor perkhidmatan yang mengalami pertumbuhan kecil sebanyak 1.5% pada tahun 1999. Terdapat pelbagai kesan negatif yang berlaku akibat krisis kewangan dan ekonomi sejak pertengahan tahun 1997. Antaranya pemberhentian kerja yang menjejaskan kehidupan rakyat di negara ini.
Data resmi menunjukkan bilangan pekerja yang diberhentikan di Malaysia sepanjang tahun 1998 mencapai angka 83,865 orang atau 1% daripada jumlah guna tenaga. Kesan kedua yang menjejaskan rakyat akibat krisis kewangan ialah kadar pengangguran semakin meningkat. Perkembangan ini telah meningkatkan bilangan penganggur di Malaysia dari 229,700 orang pada tahun 1997 kepada 444,200 orang pada tahun 1998. Kadar pengangguran ini meningkat daripada 2.7% kepada 3.9% dalam tempoh yang sama. Seterusnya, kadar inflasi. Kadar inflasi disebabkan oleh kejatuhan besar nilai ringgit mengakibatkan harga barang import termasuk barang makanan asasi meningkat pada kadar yang tinggi, iaitu daripada 4.9% kepada 8.9%. Catar yang berwarna oranye merupakan kadar pengangguran yang semakin meningkat, manakala catar yang berwarna biru merupakan jumlah kadar guna tenaga semakin berkurang dari tahun 1997 hingga 1998. Catar seterusnya menunjukkan bilangan pekerja yang diberhentikan. Catar ini semakin meningkat dari tahun 1997 sehingga tahun 1998. Catar yang terakhir ialah catar pemberhentian pekerja. Ini merupakan catar jumlah pemberhentian pekerja mengikut negeri. Negeri yang paling tinggi ialah negeri Selangor, seterusnya diikuti dengan negeri Kuala Lumpur dan akhir sekali negeri Pulau Pinang. Kesan negatif menjadikan kehidupan rakyat ialah dua, iaitu bilangan pekerja yang diberhentikan semakin meningkat dan kejatuhan besar nilai ringgit Malaysia. Antara kejatuhan besar di Malaysia ialah harga barang-barang import meningkat pada kadar tinggi. Barangan import yang dijual dalam Malaysia lebih mahal kerana Malaysia akan mengeluarkan lebih nilai wang untuk membayar harga barangan ini tukaran ringgit yang jatuh. Ini menyebabkan harga barang import atau yang mengandungi komponen import tinggi akan meningkat. Pembekal barangan import tidak akan menanggung kerugian. Kesan daripada kejatuhan ringgit ini memindahkan beban kepada pengguna. Oleh itu, harga barangan import akan meningkat mahal. Seterusnya, harga barang menaik mendadak. Harga barang keperluan juga meningkat secara mendadak. Kesan daripada kejatuhan nilai wang mata, cukai barangan dan perkhidmatan GST serta harga minyak yang tinggi. Kesan kenaikan harga barangan yang meluas kepada semua barangan keperluan disebabkan kejatuhan mata wang ringgit Malaysia. Di samping itu, kuasa beli rakyat di luar negara berkurang. Kuasa beli rakyat di luar negara berkurang atau pelancong Malaysia berkurang dengan penurunan mata nilai wang Malaysia. Perbelanjaan yang lebih mesti dikeluarkan untuk bercuti atau hidup di luar negara kerana kuasa membeli barangan luar negara akan berkurang. Akhir sekali, inflasi. Inflasi mungkin berlaku apabila barangan import yang lebih mahal akan meningkat. Hal ini demikian kerana barangan import menyebabkan inflasi tarikan permintaan. Firma ataupun ekspor mempunyai kurang insentif untuk mengurangkan kos kerana mereka boleh bergantung kepada penurunan nilai bagi meningkatkan daya saing. Kebimbangan penurunan nilai jangka panjang boleh membawa kepada produktiviti yang lebih rendah kerana penurunan dan dalam insentif dan berlaku inflasi. Peningkatan kadar kemiskinan disebabkan oleh bilangan isi rumah meningkat, dibebankan dengan kenaikan kos sara hidup dan juga kehilangan pendapatan atau pengurangan nyata pendapatan. Mengikut satu anggaran yang dibentangkan oleh YB Tun Daim Zainuddin di Dewan Rakyat pada 25 Februari di tahun 2000, kadar kemiskinan di Malaysia dijangka akan meningkat daripada 6.8% pada tahun 1987 kepada 8.5% pada tahun 1998. Seterusnya, bilangan isi rumah yang miskin dianggarkan juga meningkat daripada 346,000 orang kepada 448,500 orang dalam tempoh yang sama. Berdasarkan anggaran itu, peratus isi rumah termiskin di seluruh negara didapati meningkat daripada 1.4% kepada 1.9% dalam tempoh tersebut.
Menurut Nur Aini Uthman dan Sumit K. Mandal tahun 2000, mereka menyatakan bahawasanya bilangan isi rumah termiskin meningkat semula daripada 70,300 orang kepada 98,465 orang. Rentetan krisis kewangan global menyebabkan kejatuhan pasaran saham. Seterusnya, syarikat swasta mengalami kerugian yang besar, penutupan syarikat dan pembuangan kerja, dan akhir sekali pendapatan hidup menjadi rendah. Menurut Core Bank 2000, Malaysia mungkin menghadapi kejatuhan mata wang dan pasaran saham. Akibatnya, banyak syarikat ditutup dan banyak penduduk yang hilang pekerjaan atau mata pencarian. Harga barang-barang keperluan mula naik mendadak menyebabkan masyarakat terutamanya yang berpendapatan rendah jatuh miskin dan berkeluh kesah. Sebagai kesimpulan, krisis kewangan yang melanda Asia dan Malaysia khususnya merupakan lumrah lazim kitaran sesuatu ekonomi. Namun, krisis pada kali ini terlalu parah yang pernah direkodkan dalam sejarah ekonomi negara ini maupun negara Asia yang lain. Punca utama kepada krisis kewangan ini adalah proses globalisasi yang mula bertapak dalam pasaran antarabangsa. Globalisasi adalah fenomena yang terpaksa kita hadapi dalam alam yang akan datang. Krisis ini memberi pengajaran yang bernas walaupun kosnya tinggi kepada negara kita. Oleh itu, dalam arus kemodenan ini, kecekapan dan semangat untuk mempertahankan ekonomi menjadi obligasi semua pihak bagi memastikan ekonomi negara sentiasa stabil. Sekian, terima kasih.